Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Ta'ala. Sambung kitab Minhajus Salam. Kitab Minhajus Salam karangan Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sambawi. Daripada ni bukan belah Fatani, dia belah Indonesia lah kita katakan. Saya pernah datangi, bukan didatangi lah, call tak datang, nak datang untuk buat temu ramah. Macam mana boleh ajar kita ni. Kalau Fatani tu biasa kat sini, dekat sini tu kat Malaysia pun biasa. Tapi kalau As-Sambawi rare ni, rare. Di belah mana Sambawi? Sumatera? Kalimantan? Mana? Sumatera? Sambawi, Samba. Mana? Belah mana? Bukan Samba tu. As-Sambawi. Mana? Kalimantan ke Sumatera ke? Sumatera. Dia belajar dekat dia belajar, dia orang Indonesia, belajar dekat universiti mana lupa dah. Dia cari dekat Malaysia ni, hanya ada 2 orang je dia kata yang ajar kitab ni. Dia nak buat temu ramah. Untuk tak tahulah, untuk dia bawa ke sana ke, bawa tu tak tahulah apa tujuannya. Tapi tak apa, 2 orang je dia kata Sambawi. Dia kata kalau Fatani biasa Pak Ustaz. Dia kata gitu. Biasa Al-Fatani Pak Ustaz. Sembawa kan? Sembawa. Jadi rare nak beritahu kitab ni rare punya kitab Allah. Baik, kita berhenti dekat, kita sedang membahaskan perkara yang paling penting, agak penting juga, iaitu berkaitan dengan solat qasar. Qasar, yang mana disebut solat qasar ni solat yang dalam perjalanan. Dan kita dah bahas sikit minggu lepas, dah bahas sikit. Apa yang kita bahaskan sedikit tu adalah syarat-syarat dia. Antara syarat untuk dipendekkan, dia qasar ni dipendekkan adalah busuk apa ni? 61. Jawi 21, Rumi 61. Antara syaratnya adalah yang pertama yang kita dah bahas lepas,
yang harus diqasarkan, harus dipendekkan hanya sembahyang yang 4 rakaat sahaja, iaitu Zuhur, Asar, Isyak. Yang lain tak boleh. Satu, qasar. Sebab qasar ni sedekah daripada Allah, maka terimalah, jangan sombong. Lebih daripada 3 marhalah afdal qasar. Tak wajib, afdal. Lebih pada 3 marhalah. 45, 45, 45. 130. Satu marhalah 45 km. 45, 45, 45. 3 marhalah lah tu. 135. Maknanya 136 ke atas afdal qasar. 136 ke bawah, sama 135 dan ke bawah sehingga 90, kalau kita ambil pendapat 90 lah. Kalau ambil pendapat 80, 81, 81 lah. Tapi yang masyhurnya 45 satu marhalah. Yang tak masyhur tapi adalah pendapat tu 40 km setengah. Tak sampai 41. Jadi maknanya 2 marhalah 81 je. Tapi yang masyhur 90. Macam mana pun tak kisah, itu semua khilaf ulama. Memang ada kata 81, ada kata 83, 85, ada 87, 90, 91, 93, 97, 99. Semua ada. Yang masyhur 90. Pakai yang tu lah, senang. Dah lama je, daripada dulu kita dah pakai yang tu kan, 90 kan. Jadi 90, jadi kalau lebih 100, maksud 136 km ke atas, maka afdal pendekkan. Afdal. Jika 135 hingga 90 hingga 135 km, harus pendekkan. Harus boleh. Nampak beza dia? 90 km hingga 135 harus. 136 ke atas afdal. Okey. Kita pun dah bahas panjang lebar. Dalam perjalanan tu mesti panjang. Musafir panjang. Musafir tawil, musafir safar tawil, dan safar qasir. Kan? Betul tak? Musafir yang panjang, qasir. Jadi safar tawil ni musafir panjang, iaitu lebih 90 km lah. Lebih 2 marhalah. Musafir pendek dia panggil safar qasir, iaitu kurang daripada 90. Kita nak pergi ke Kuantan 9 km, ada 9. 10. 10 musafir tu. Musafir ke mana? ECM. Musafir tu. Tapi dia panggil musafir pendek. Adakah boleh qasar? Tak boleh. Dia hanya boleh musafir panjang tu. Di dalam perjalanan yang panjang, di dalam musafir yang panjang, yang 90 yang kita nak pergi tu, destinasi kita 90 km ke atas tadi tu, 2 marhalah. Apa kelebihannya? Jika musafir panjang, iaitu lebih 90 km, boleh qasar. Jika bawah 90 km, musafir pendek namanya, boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Boleh. Itulah dia punya faedah. Sembahyang sunat atas kenderaan. Walaupun naik motor, naik basikal, jalan kaki sekalipun, boleh sembahyang sunat. Okey? Sekadar yang mampu lah, nak tunjuk rukuk apa semua, sekadar yang mampu aja. Sah. Lagi harus. Musafir tu mesti musafir harus. Apa maksud musafir harus? Kita dah bahas sebelum ni. Musafir harus, musafir terbagi kepada 5. Musafir harus terbagi kepada 4. Satu tu tak harus, iaitu musafir wajib, musafir sunat, musafir harus, musafir makruh. Keempat-empat ni namanya musafir harus. Satu lagi musafir haram. Musafir wajib, contohnya nak pergi menuntut ilmu fardhu ain, maka musafir dia wajib. Kalau tidak berdosa lah. Nak kenal Tuhan, nak jaga hati, nak belajar ilmu penjagaan hati, nak belajar hukum hakam, fardhu ain tu wajib, musafir dia panggil. Musafir wajib itu adalah musafir harus. Musafir harus tu besar, ada 4. Pertama, musafir wajib, iaitu nak pergi menuntut. Musafir sunat, nak pergi ziarah ahli keluarga. Musafir sunat itu adalah di bawah musafir harus. Yang ketiga, musafir harus. Musafir harus di bawahnya musafir harus juga, iaitu nak pergi melancong saja, kan? Melancong berjalan, railway station. Musafir makruh, musafir seorang diri. Maka musafir makruh itu termasuk dalam musafir harus. Yang satu lagi tinggal, musafir haram. Ada 5 je kan? Musafir haram, musafir kerana lagi merompak apa semua, yang kita dah bahas panjang lebar. Musafir maksiyah bis safar dengan maksiyah fis safar. Dua tu kan, kita dah bahas panjang lebar.
Maka kalau maksiat bis safar, maka tak bolehlah qasar, sebab dia tak masuk dalam harus. Yakni bukan perjalanan itu maksiat. Kalau perjalanan maksiat, iaitu perjalanan yang haram lah maksiat tu, maka tak bolehlah dia qasar. Yang terbagi kepada maksiat bis safar dengan fis safar. Maksiat bis safar boleh, tak boleh qasar. Nak buat maksiat pun nak qasar, nak sembahyang lagi tu. Kalau maksiat fis safar boleh qasar walaupun dia buat maksiat. Itu kita dah bahas minggu lepas panjang lebar. Masuk syarat yang seterusnya. Kita berhenti kat situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dengan syaratnya, syarat yang seterusnya, berapa dah tak tahulah, syarat ke berapa dah tadi. Syarat seterusnya, dengan syaratnya, iaitu bahawa diqasadkan, diniatkan, dimaksudkan oleh orang yang musafir itu dengan perjalanannya akan tempat yang maklum. Syarat yang seterusnya, kalau kita nak kira syarat ke berapa lah? 1, 4 rakaat jadi 2, 1, musafir panjang 2, harus 3, bukan maksiat. Bukan maksiat tu haruslah maksudnya. Bukan maksiat tu harus. Jadi 3 lah. Ni masuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah dia mesti qasad, dia mesti niat musafir tadi tu akan perjalanan musafir dia tu akan tempat yang maklum. Tempat yang diketahui. Alah, bahasa sekarang, bahasa moden sekarang senang je. Ada destinasi. Tu bahasa sekarang. Tempat yang maklum. Maklum tu kan tahu kan? Tempat yang tahu. Ada destinasi lah. Jadi untuk mendapat rukhsah dalam musafir, dia mestilah tahu. Ada ke orang nak pergi mana-mana dia tak tahu? Mesti kena, dia kena tahu. Tempat tu dia kena tahu. Maksud ada tempat yang dituju. Kalaulah dia tak ada tempat tujuan, tempat yang dia nak pergi tu tidak maklum, tak ada tujuan, tak ada destinasi lah. Musafir cuma tak ada destinasi, tak boleh. Tak ada destinasi tak boleh. Tak boleh safar. Bukan tak boleh. Tak boleh musafir tanpa destinasi. Nak musafir tanpa destinasi suka hati ya. Cuma jika tak ada destinasi, tempat tu tidak maklum, tak tahu nak pergi mana lagi, maka tak boleh qasar. Bila sebut tak boleh qasar, tak boleh jamak sama sekali dah tu. Dia jamak qasar sama je. Ya. Ada ke orang musafir tanpa destinasi? Ada tak? Kalau sesat boleh. Betul. Kalau dia kena colek kan. Colek pun sembahyang wajib sembahyang. Colek cerita lain, sembahyang cerita lain. Betul. Tak, sembahyang masa tengah kena colek tu lah. Kena terikat tu masa tu sembahyang. Sekadar yang mampu. Tak boleh rukuk, tak boleh sujud, tak apalah. Dah kena colek kan, dah nama kena colek. Apa ni macam-macam. Minyak wangi. Okey. Apa lagi yang tak ada ahli tuju? Apa dia? Yalah saya saja. Itulah saya saja jalan. Biasa mestilah ada sebab juga saya saja jalan tu. Putus cinta. Putus cinta. Kata nak kahwin dengan aku, tahu-tahu bagi apa? Kad kahwin. Allah kata nak kahwin dengan aku. Ini balasan kau. Mana janji-janji kita? Dia marah. Dia siap jemput lagi. Ini satu penghinaan baginya. Perli ke apa? Masuk kereta, masuk Giadi, jalan. Tengok minyak F full, lalu ikut belakang bas, lalu pusing. Walaupun 1800 km sekalipun tak boleh. Melampau bagi 1000 terus. Tak boleh. Sebab dia tak ada destinasi.
Istilah fiqh dia panggil haim. Haim. Haim ni orang yang tiada hala tuju. Tak ada tujuan, tidak ada arah tuju, bukan tak ada arah tujuan. Orang tak ada arah tuju. Sama juga boleh. Boleh tu maksudnya itulah yang dimaksudkan dengan tak ada hala tuju. Mana tak boleh lah. Itu lah. Sebab dia lari. Tak ada hala tuju kan? Tak boleh. Betul. Kalau dia apa? Dia kata bahaya ni nak kena bunuh apa, dia lari kan? Tak boleh. Jamak dan qasar tak boleh. Dia mesti ada tujuan. Orang dulu ada buat ni. Saya dengar cerita lah orang dulu dipanggil berkelana kan. Dia bawa macam cerita Perambi nak cari bini tu. Ada orang tanya, kenapa lah ustaz ni asyik cerita Perambi? Saya tu je yang saya tengok dulu. Sekarang saya tak tengok dah cerita. Masa kecil-kecil tu je yang ada dalam kepala. Nak tengok nak cerita macam mana? Yang itu je yang ada, itu je yang tengok. Sekarang tak tengok Tengok cerita Melayu terasa baru 5 minit nak termuntah rasa. Lawyer, pening kepala, sengar-sengar badan semua ada. Itu je yang tahu. Dia kan berkelana kan. Dia nak cari bini yang boleh mengasingkan rempah dan beras. Dia bawa Tun Nilam Nur Nilansari. Itu macam lagu je. Tun Nila Utama Tun Nila Utama nak kahwin dengan Puspawangi. Allah. Budak-budak ni kan tahu, budak-budak ni tak tengok dah budak-budak ni. Tak ada. Dia bukan tujuan, destinasi. Tujuan tu mungkin ada, tapi destinasi ada tak? Tak ada. Kalau dia ada destinasi pun, destinasi dia pendek-pendek. Masih lagi tak cukup. Masih dia pergi cari rumah kan? Tak ada destinasi lah maknanya. Itulah orang tak ada destinasi pergi. Kalau nak kira orang yang putus tunang, yang jalan tu pun pun tak ada destinasi juga, tapi dia berhenti juga kat Petropam nak buah minyak. Sama pengembara yang tak ada destinasi lah. Pengembara yang ada destinasi tak apa. Dia nak pergi ke Gunung Everest jalan kaki, pergi lah. Nak pergi ke Mekah jalan kaki, pergi lah. Adalah destinasi, boleh lah. Dia yang penting dia ada destinasi boleh. Tak ada destinasi haim tak boleh. Orang dulu ada. Dia ikat macam tu lah. Dia ambil, dia ikat makan makanan sikit, lepas tu baju-baju dia bawa. Dia pergi panggil berkelana. Orang utara panggil, orang petani pun panggil sama. Bangsat. Ya. Ya. Bukan main-main. Basak. Basak. Berdagang. Bergadang. Allah. Payah. Bahasa ni penting tau. Penting. Orang tua-tua dulu kan, dia kata gitu lah. Basak kita ni. Apa dia? Basak apa? Bangsat. Hui, ngaku bangsat. Bangsat lo. Itu lain. Basak. Ada tak orang tahu basak? Siapa yang biasa dengar? Ada dengar? Pernah dengar? Basak. Macam itu yang akhir sekali bila dia macam tu, dia bawa dia jadi macam orang yang orang tak peduli tau. Macam orang dia menyusahkan orang, bukan menyusahkan, dia macam nak minta, mestilah dia nak minta makanan, nak minta tolong. Dia jadi macam orang tak peduli. Akhir sekali dinamakan bangsat tu, bangsatnya orang. Macam tu lah. Kau ni bangsat lah. Bangsat tu maksudnya kau ni menyusahkan orang lah. Macam tu lah. Berambut macam tu lah. Faham? Asalnya basak. Asalnya. Jadi dia panggil orang bergadang. Dia tengoklah lain tempat lain bahasa. Saya pernah dengar lah orang kata, orang utara bercakap, orang Kedah orang tu kan. Orang Indonesia pun cakap yang tu juga. Bergadang. Macam-macam lah. Ada kata berkelana kan. Maka dengan tu dia tak tahu hala tuju. Dia cari kampung mana, dia duduk situ, buat padi sikit, dapat duit sikit, belah lagi. Pergi ada tak nak kena nori getah ke apa ke?
Noreh sikit dapat duit, jalan lagi. Lepas tu tengok-tengok kalau baik sangat, baik-baik ada orang bagi kahwin. Ni cerita dulu. Bukan zaman saya ni. Ni zaman dulu. Dia bagi kahwin. Lepas bagi kahwin, itu yang jadi bangsa tu. Orang marah tu sebab apa? Dia belah balik kampung dia. Tinggal. Perasan tak? Pergi biasanya di Kedah, saya cerita di Kedah lah kan. Orang tua-tua cerita. Orang Kelantan, orang apa, mari buat padi di situ. Orang jauh-jauh ni, mari buat padi. Dia panggil basak tu. Mari sini basak. Lepas tu kahwin. Bila baik dia kahwin. Bila kahwin, dapat anak 2, 3, 4 orang. Lepas tu dia balik kampung. Mungkin ada bini ke kat mana kat kampung dia. Jadi yang ini, macam mana saudara adik-beradik kau boleh ada kat Kelantan ni? Contoh Macam mana tiba-tiba ada pakcik kat sana, sedang kau tiba-tiba macam ni. Kenapa ada hubungan tu? Sebab dulu dia cerita lama lah. Moyang dulu, zaman sebelum merdeka dulu, mereka basak sini. Lepas tu tinggal. Tu dia marah, kadang-kadang mak dia marah. Sampai ke bertahun sampai berketurunan marah lagi. Sebab tinggal mak dia. Mana anak dia tak marah untuk tinggal gitu je. Aku juga pergi cari tengok ni bapak aku ni. Marah. Sebab tinggal mak dia dulu. Setelah bertahun. Bapak dah tua dah waktu tu. Tu yang dah lain sekali ni bangsat betul. Ni ada orang kata kat Kedah digelar bangsa bangsat. Tu. Bukan saya cakap. Ni, orang dalam ni cakap. Ya, saya tak tahu. Siapa tu? Zaitun Senawi. Orang bangsa. Bangsa bangsat dia panggil itu. Tak, itu dia punya bahasa tu. Kalau kita tengok kamus pun akan ada. Tapi sebenarnya bukan bunyi tu basak sebenarnya. Basak. Kalau cerita dengan orang tua-tua biasa, seronok lah. Kita banyak kita tahu. Dia pergi, lepas tu dia balik. Itu kata kan, macam mana boleh ada saudara jauh ni? Siapa tu? Sepupu? Siapa tu? Adik-beradik. Macam mana boleh ada jauh tiba-tiba je tersesat dekat mana-mana dekat Pekan, tersesat saudara. Padahal dia utara. Macam mana boleh ada tu? Rupa-rupanya yang anak-anak ni mendapat kesedaran, dia pergi cari balik. Dia pergi cari balik adik-beradik dia. Biasanya ayah dah meninggal dah waktu tu. Alah, ayah kita punya hal, biarlah, tetap kita adik-beradik. Betul kan? Adik-beradik tu. Pergi cari. Jumpa adik-beradik. Sampai kan ada nak kahwin. Tengok-tengok rupanya adik-beradik. Macam-macam keluar lah ni. Okay. Orang JDT panggil bangsa Malaun ni kata. Betul? Malaun. Tahu lah. Okay, sambung. Jadi kalau dia macam tu, dia jalan aja tanpa ada tujuan, mungkin ada. Tapi destinasi tak ada. Tak boleh. Walaupun beribu kilometer sekalipun. Itu maksudnya dengan syaratnya, iaitu bahawa qasadkan oleh orang yang musafir itu dengan perjalanannya oleh tempat yang maklum. Tempat tu mesti maklum, mesti ada destinasi, tak boleh haim. Contoh macam orang cari hutang. Ada orang hutang, dia betul lari. Dia pergi cari orang hutang tu. Cari, tanya orang. Aku nampak ada kampung sebelah, cari pula. Walaupun 1000 kilometer sekalipun, tak boleh. Sebab dia mana ada tujuan. Tujuan dia nak cari orang. Dia tujuan ada nak cari orang yang hutang kat dia. Tapi orang tu lari. Dia tak ada destinasi. Tujuan ada, destinasi tak ada. Maka tak boleh. Walaupun dah sekali Allah. Tu, sampai ke Phuket dia kejar. Daripada sini. Bapak lama jauhnya. Tetap tak boleh qasar. Tak boleh juga. Tak boleh. Macam tu juga walaupun jauh macam mana sekalipun. Yang penting ada tak destinasi? Balik adalah destinasi. Boleh Jika lebih 2 marhalah, ikutlah syarat tadi. Lebih 2 marhalah, perjalanan bukan maksiat, bukan sampai balik nak bunuh orang. Aku dah tahu dia kat mana, aku dah terlebih dah. Kurang hajar sampai ke Phuket aku. Tak apa, aku patah balik nanti, aku pergi kampung tu, aku bunuh dia, lepas tu aku balik. Tak boleh sebab tujuan dia nak bunuh. Kembali baliklah syarat-syarat tadi. Tapi kalau ikut semua syarat, maka boleh masa balik. Sebab destinasi dia adalah di Belindung contohnya. Lebih 2 marhalah. Boleh.
Malaysia. Tapi yang tu maksudnya bila dia total tu dia lebih daripada berapa hari. Kenapa tak dia berniat untuk pergi ke destinasi yang terakhir? Sambil-sambil dia singgah 15 tempat. Okey, singgah 15, singgah 1000 tempat pun tak apa. Kita destinasi nak pergi 90 km je, ngam-ngam je. Singgah 100 kali boleh tak? Boleh. Singgah kejap, singgah Petronas, sekejap singgah situ, singgah Kecing. Tak ada masalah singgah banyak pun. Jadi caranya adalah kalau macam tadi, banyak sangat destinasi, banyak sangat lepas nak pergi sini. Pergi yang last sekali, itu niat dia. Niat destinasi yang terakhir. Setiap kali singgah jangan lebih 3 hari. Setiap persinggahan jangan lebih 3 hari. Kalau campur 37 hari, no problem. Yang penting setiap persinggahan jangan lebih 3 hari. Tak boleh lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari je, maksudnya masuk hari keempat, sampai-sampai tak boleh jamak qasar. Dah niat dia tak di sini. Untuk boleh jamak dan qasar, dalam bahasa kita qasar, dia bukan kena cukup 90 km. Tak. Niat je nak pergi 90 dah boleh dah. Contohnya sekarang, niat nak pergi mana? Temeloh apa? 100 lebih tak? Okey, niat nak pergi Temeloh. Nak pergi Temeloh, tak pergi lagi baru niat. Duduk rumah tak boleh lagi. Sebab qaryah kita. Tu keluar sikit tak boleh lagi, buka belum lagi. Masuk ke kita Temeloh kok jalan mana? Balok kok mana? Lupa. Kalau okey, sampai gambar jauh sangat, dah terkeluar dah. Tak payah gambar, keluar je dekat highway tu, dekat jalan nak masuk highway tu apa panggil? Bypass tu. Dah masuk bypass tu, boleh dah jamak qasar. Itu baru berapa kilometer bypass? Berapa kilometer baru? Baru 6-7 kilometer. Dah boleh jamak qasar dah kat situ. Dapat itulah. Saya tak ingat tempat. Dah cakap bypass, kita ambil je lah. Itu yang sampai ke Balok aku bawa pergi tu. Baru kau tahu. Mana tadi kat luar mana? Mana? Kat Semambu. Semambu boleh sampai Semambu je ke Masjid Semambu, singgah sekejap masjid, boleh jamak qasar. Bukan kena tunggu 90. Bukan kena tunggu sampai Temeloh ataupun sampai 90 km baru boleh. Tak. Baru berapa kilometer Semambu? Berapa je baru? Jerit, oi, dengar Semambu. Nak bagi tahu dekat aja, dekat sangat. Jadi bila sampai ke situ, keluar daripada qaryah itu, dah boleh dah jamak qasar kat situ. Jadi tak semestinya tunggu 90. Jadi bila ke jamak qasar siap-siap kat situ, sambung perjalanan, anak telefon. Sakit perut, sakit kaki, jatuh, seliuh. Allah, patah balik. Masa tu waktu Zuhur lah jamak qasar dengan asar siap-siap dah jamak takdim. Patah balik bagi ke klinik, lewat tak jadi gigi lah Temeloh. Waktu Zuhur dah sembahyang dah tadi, jamak dengan qasar. Waktu asar relax, tak sembahyang aku dah jamak. Jamak apa bodoh rumah. Baru pergi Semambu. Tapi jangan main-main lah. Memang betul lah jadi. Tak ada masalah. Pakat tak boleh. Nanti lepas ni telefon aku ni kata sakit perut. Tak boleh. Jangan buat main-main gitu. Kalau tak ada masalah. Perkara yang lepas dah lepas. Sah. Sah. Ya Allah, hai. Okay. Katakanlah dia daripada Kuantan nak pergi Pekan. Pekan tak sampai 2 marhalah kan? Tak sampai. Okey. Bila sampai Pekan, baru niat nak pergi tempat lain. Mana lagi? Katalah nak pergi Mersing, boleh tak? Nak pergi Mersing. Itu lebih 2 marhalah. Mana nak kira? Daripada Kuantan ke Mersing ataupun daripada Pekan? Daripada Pekan. Sebab masa sampai Pekan baru berniat. Sebelum tu ingat nak pergi Pekan aja. Sampai dapat call ke apa, Allah kena pergi Mersing. Padahal sampai Pekan lah. Maka boleh pergi Mersing, dikira daripada Pekan ke Mersing. Tapi tu berapa ratus kilometer lah. Yang dekat sikit apa? Dalam 50 kilometer daripada Pekan. Apa? Mana? Apa nama tempat? Nenasi. Daripada Pekan ke Nenasi 50 lebih kurang. Dekat je yang orang saya 50 km ni. Daripada Kuantan ke Pekan berapa? Okey, 45. Daripada Pekan ke jauh lagi sikit dalam 50. Mana? 50 ke 60 ke? 70 ke? Rompeh berapa? Pekan ke Rompeh berapa? 100 lebih tak mau. Nak 50 60 ke?
Ha? Nasi. Berapa? 30? 50? Okey. Pekan ke nasi 50. Bila dia pergi pekan, dia tak niat nak pergi nasi pun. Sampai pekan, ada hal begitu begini, ada dapat call ke apa, baru nak pergi. Kalau daripada Kuantan, lebih dah 90. Tapi sekarang ni dia baru niat di pekan, kena kira daripada pekan. Maka tak boleh. Tu je nak cerita. Tak boleh. Dia niat aja, niat kat mana tu. Tak boleh lah. Kalau dia niat pergi satu tempat tu, lebih daripada malam tu, tapi dia singgah tu macam tadi, kena nasi tu, bertidur, kemudian tidur pula malam. So tak apa. Boleh. Pergi ke destinasi, lebih 2 marhalah, lebih 90 km, nak singgah. Kan saya sebut tadi, saya bagi contoh melampau terus tadi. 100 kali pun tak apa. Berhenti bawa 2 km kecing. 2 km kecing lagi. Berhentilah tu. Tak sebenarnya berhenti rumah orang, kencing tu berhentilah juga. Bubuh minyak. Lepas tu singgah di rumah kawan sini. Bawa 2 km singgah rumah kawan. Minum air. Teh. Pergi kedai kena bayar kata. Buat suruh kawan buat teh. Pergi 3 km singgah pula. Singgahlah banyak mana pun. Destinasi dia lebih 90 km. Tak ada masalah. Setiap persinggahan pastikan jangan lebih 3 hari. Jika lebih 3 hari tak boleh. Baru tak boleh. Senang je sebenarnya. Dan jalan tu tak semestinya straight. Macam ni pun boleh. Sejak bila pula jalan kena straight? Tak boleh lalu kot highway tak sampai 90. Lalu kot jalan bawah sampai. Terbalik Lalu kot highway sampai. Lalu kot bawah tak sampai kan? Biasa lalu jalan bawah dekat sikit kan? Ke macam mana? Ke terbalik? Betul lah. Biasa jalan bawah dekat sikit. Jalan highway lagi jauh kan? Okey. Lalu kot highway sampai 90 km. Lalu jalan bawah tak sampai. Dia pun lalu highway. Tak boleh lah juga. Sebab bawah mana kira. Kalau lalu kat highway 90 lah. Kalau jalan dia gini, kira lah berapa kilometer jalan gini. Kalau straight, 60 km. Kalau jalan gini, jalan dia begini, jadi 90. Boleh juga. Walaupun kalau straight, dia bukan tengok garisan apa lurus, linear apa. Bukan. 2 titik. Garis. Berapa kilometer? Mana ada? Tengoklah jalan macam mana. Sini ke sini, 60 km. Dia kena pergi, jalan tadi, corner kot ni. Corner sini. No, kena corner ke belakang. Last sekali kalau tengok semua 90. Boleh lah. Kalau straight pergi tak sampai. Tak apa lah. Tak masalah. Ada jalan straight 60. Nak lalu jalan ni juga. Suka hati lah. Boleh. Tak semestinya kena lalu jalan yang paling pendek. Tak semesti. Kalau macam tu kena jalan masuk hutan lah, lagi dekat. Kena masuk hutan lagi dekat itu. Kalau sini tak boleh. Tak adalah. Ya Allah. Senang je. Senang je. Destinasi yang terakhir. Itulah tujuan. Itulah destinasi. Lepas tu singgahlah. Jangan lebih 3 hari je setiap satu tempat. Dia tak boleh gitu. Dia kena tunggu dulu. Last kali apa dulu? Bagi tahu last kali apa? Last kali. Paling jauh. Maksimum. Apa? Mana? Dia kenalah letak satu destinasi dia. Perlis. Kan susah pun nak pergi Perlis. Singgahlah 20 tempat pun. Unlimited. Okey, bila dah sampai Perlis, mesti dia lepas Perlis tu nak balik. Balik mesti jalan yang pergi tadi. Mana ada? Ikutlah nak lalu jalan lain pula. Lalu jalan ni pula. Tadi pergi ikut jalan ni. Kan Malaysia kan dia macam ni kan? Pergi jalan ni, balik jalan ni. Pergi jalan pantai barat, balik pantai timur. No problem. Dah lori ya. Senang ke? Tak ada masalah. Cuma kalau nak berhenti banyak, cari destinasi yang terakhir. Bila tiba-tiba dia letak destinasi terakhir, sebetul patut dia nak patah balik, sampai destinasi terakhir, tiba-tiba masa tu baru tahu kena pergi depan lagi. Katalah kan? Tak boleh dah. Daripada destinasi tu ke depan lagi kena lebih 2 marhalah baru boleh jamak qasar. Sebab dah dia niat kat situ. Tiba-tiba bos call. Awak kena masuk depan sikit. Sekarang ni kat Perlis dah. Masuk ke Thailand. Masuk ke atas sikit. Dah halang-halang 30 km je kat depan. Ke depan. Saya bayar double gaji. Bos kata. Padahal destinasi dia dekat situ. Di Perlis. Tak boleh. Bila nak masuk ke dalam, berapa? 30. Tak boleh. Tu tak boleh. Balik boleh. Pergi tu. Sebab daripada niat dia daripada Perlis 30 km masuk Thailand. Baru niat di situ. Kalau tahu awal-awal, niat Thailand terus lah. Faham? Tapi kalau dalam masa 3 hari lagi boleh? Sebab boleh 1 hari. Sedangkan boleh 3 hari kan?
3 hari yang puasa kalau duduk situ. Tapi dia pergi 30 km depan lagi. Tapi dalam kategori 3 hari lagi ada Dalam kategori 3. Macam mana tu? Dia masih lagi 3 hari dalam duduk di situ 3 hari, dia nak pergi ke depan lagi. Nak maksudnya dia duduk sehari je. 2 hari tu balance tu. balance tu. Tak boleh. Tak boleh dah. Sebab destinasi dia nak pergi situ dah. Bila situ, destinasi dia di situ. Jadi, kalau nak lepas pada tu dia nak balik kan, tu destinasi terakhir dia. Masa tu baru dia buat keputusan. Kalau kata boleh, seolah-olah dia tak ada destinasi lah sebenarnya. Bukan destinasi dia kat situ lah. Dia tak ada destinasi lah. Sebab orang yang tak ada destinasi, dia akan pergi satu tempat, lepas tu pergi tempat lain. Dalam keadaan ketika dia sampai, dia tak tahu destinasi seterusnya di mana. Itulah maksud orang tak ada destinasi kan. Orang tak ada destinasi tak boleh haim. Iaitu orang yang pergi satu tempat, dia tak tahu lepas ni nak pergi mana. Dia sampai satu tempat, dia tak tahu nak pergi lepas ni ke mana. Itulah orang tak ada destinasi. Jadi kalau sampai-sampai, dia tak tahu nak pergi sana. Jadi dia dikira tak ada destinasi lah. Yalah kau suruh pergi. Jadi tak boleh. Masa balik baru boleh. Pergi tak boleh. Masa balik. Kalau nak pergi Temelloh 90 km, berhenti gambar 2 hari, boleh masa duduk gambar tu nak jamak puasa. Temeloh Gambang. Sekarang niat pergi Temelloh. Mana jalan dia gitu lah? Ke mana? Dari sini Temelloh 90 km. Okey. Sampai Temelloh boleh jamak puasa lah. Tapi on the way tu berhenti gambar 2 hari. Okey. Dekat gambar tu boleh tak jamak puasa? Boleh. Sebab lebih kan? Gambang lebih tak? Gambar lagi. Tak. Dinasti Sini ke Gambang berapa kilometer? Okey, 30. Destinasi dia kat mana? Temelloh. Temeloh. Maknanya jalan dia macam jalan gini sikit lah kan? Straight je? Oh, straight je. Okey. Jalan straight je. Okey. Jadi daripada Kuantan pergi Gambang, tapi destinasi dia Temeloh. Temeloh lebihlah 2 marhalah. Lepas tu dia berhenti sekejap. 2 hari. Boleh 2 hari, sehari, 2 hari, 3 hari boleh. Lepas tu dia sambung perjalanan. Boleh jamak puasa. Boleh. Tu kata tadi, sebab dia destinasi dia macam ni. Bila dia ada satu destinasi, sebelum sampai dia singgah, namanya musafir singgah. Senang je. Musafir singgah. Bila singgah ni destinasi. Jalan singgah tu nama singgah. Tapi kalau sampai di destinasi, ke depan lagi, itu bukan singgah. Itu bukan singgah. Singgah, bila musafir singgah, dia ada syarat. Syarat musafir singgah adalah 3 hari, 2 hari, sehari. Baru nama singgah. Kalau 4 hari ke atas, itu mukim dia panggil. Jadi, bila dia nak pergi satu destinasi, dia singgah. Singgah. Tak ada masalah dia singgah. Tak ada masalah banyak mana pun. Kita kata, takkan dia singgah banyak kali. Kalau orang jalan kaki, musafir juga. Berapa kali singgah? Jalan 5 minit, penat. Singgah lagi. Duduk. Jalan 5 minit, penat. Singgah lagi. Beribu kali dia singgah. Tak ada masalah. Dia panggil selagi musafir tu nama musafir singgah. Selagi tak sampai destinasi. Dah sampai destinasi, destinasi pula nak duduk berapa? Dalam masa dalam perjalanan tu dia niatlah nak duduk dekat destinasi tu berapa lama kan? Nak duduk 3 hari, 2 hari, 1 hari. Tak ada masalah. Sampai-sampai boleh jamak puasa. Tapi kalau dia berazam, berniat nak sampai ke destinasi nanti nak duduk hari ke-4, 5, 6, 4 hari, 5 hari, 6 hari, maka sampai-sampai dalam perjalanan tak ada masalah. Sampai-sampai tak boleh dah. Tapi adalah detail dia hari sampai hari keluar tu nanti tu nanti. Panjang pula cerita. Kita ambil 3 hari konsep dulu, faham konsep dia. Dia musafir jalan. Maksudnya bawa hati dia dah 3 hari dah boleh. Maksudnya kalau kita berhenti di Gambang, okey. Kemudian kita berhenti dekat Wins Padang Barat. Tak dapat lagi dulu. Okey. 2 hari lagi. Kita berhenti lagi. Boleh? Berapa hari kat situ? 2 hari juga. Boleh. 3 hari boleh. 2, 3, 2, 1. Dia bukan mesti singgah campur. Lebih 3 hari tak boleh, bukan kan? Walaupun dia tak ikut 2 malam. Walaupun tak cukup 2 marhalah lagi. Sebab niat dia nak pergi memang 2 marhalah. Cuma dia singgah sekejap. Sekejap tu berapa lama? Sekejap. 5 minit? Maksimum 3 hari ya. Maksimum 3 hari nak duduk satu tempat. Tu ayat dia. Musafir adalah maksimum 3 hari nak duduk satu tempat. Kalau nak duduk banyak tempat, dia boleh 3 hari walaupun berhari-hari. Maksimum yang kata 3 hari tu nak duduk satu tempat.
gaji seminggu, 3 hari di gambar, 3 hari di duit, barang. Lepas tu baru kita sambung. Boleh? Boleh. Dia panggil, istilah dia panggil musafir singgah. Layak dinama musafir singgah adalah bila dia berniat, niat je, belum duduk lagi, niat nak duduk kat situ 3, 2, 1 hari, ataupun 12 jam, ataupun 5 minit. Tak kisahlah, singgah juga 5 minit pun. Singgah buah minyak 10 minit, singgah juga namanya. Singgah tidur ngantuk sangat 2 jam, singgah juga namanya. Singgah 1 hari, singgah juga namanya. Itulah singgah, nama musafir singgah. Bila layak dinamakan musafir singgah adalah 3 hari, 2 hari, sehari, 3 hari ke bawah, 3 hari dan ke bawah. Itu layak dinamakan musafir. Lebih 3 hari, 4 hari, dia tak layak nama musafir walaupun dia kata dia musafir. Dia dipanggil mukim. Mukim luas, daripada 4 hari sampai beratus-ratus tahun. Mukim. Aku nak singgah berapa lama ni? Singgah dalam 170 tahun. Mukim. Contoh lah tu, mukim. Bila mukim tak boleh jamak kuasa. Maksudnya dia kena niat 3 hari. Niat nak duduk di situ 3 hari. Di destinasi 3 hari. Niat nak duduk di destinasi 3 hari, atau niat nak singgah sebelum sampai destinasi 3 hari ke bawah. Bisa 3 hari ke bawah. Kalau lebih tak boleh. Niat tu bukan duduk niat. Lain. Niat dengan duduk lain. Niat nak duduk lebih 3 hari, kita katalah 4 hari, kan? Dalam perjalanan tak ada masalah. Bila singgah sampai je, nak duduk berapa lama sini? 4 hari. Terus tak boleh jamak kuasa. Bukan 3 hari pertama boleh, hari keempat tak boleh, tak. Terus tak boleh langsung. Terus tak boleh langsung. Nah, yang salah faham, dia jamak kuasa 3 hari dulu. Ini letih nak betulkan. Daripada saya rasa dah 15 tahun dah saya betulkan. Letih, penat. Ada je orang tu salah faham benda tu. 3 hari, niat nak duduk seminggu. 3 hari pertama boleh jamak kuasa. Letih nak betul. Tak, sampai-sampai tak boleh dah. Tak boleh dah. Sampai-sampai tak boleh dah. Atas niat. Sebab tu kata niat aja. Macam mana nak jadi mustautin? Niat. Macam mana nak jadi mukim? Niat. Macam mana nak jadi musafir? Niat. Macam mana nak jadi mustautin? Niat. Tahu tak mustautin? Yang boleh kira 40 orang sembahyang Jumaat. Untuk sahkan sembahyang Jumaat 40 orang. Bukan semua boleh kira ni. Yang kata sembahyang bukan semua boleh kira. Hanya yang mustautin je boleh kira. Macam mana nak namakan, nak letak dia status mustautin? Dia kena niat. Niat apa? Nak mati kat sini. Niat apa? Tak nak pindah dah. 2 niat tu. Sama ada tak nak pindah dah, ataupun tiada rancangan untuk berpindah. Maka mustautin. Ataupun nak mati kat sini. Samalah, nak mati tak ada rancangan nak pindah lah. Pindah ke alam barzah je. Maka dia jadi mustautin. Automatik boleh kira. 40 orang tu lah. 40 orang yang untuk mengesahkan solat Jumaat. Kalau tak mau mati sini, cuma nak duduk, tapi lambat lagi lah. Umur aku 180 nanti baru aku pindah. Tapi tak mau duduk mati kat sini. Dia sampai-sampai nama mukim. Apa beza mukim dengan mustautin? Mukim tak boleh kira 40. Sembahyang Jumaat wajib, tapi tak boleh kira 40. Berapa mukim berapa? Daripada 4 hari ke atas. Berapa banyak, berapa hari pun sekali, berapa tahun sekali pun. 4 hari ke atas. Dia kerja umur 20. Dia kata nak pindah nanti, pencen umur 60. Mana dia nak duduk kat situ 40 tahun? Tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh kira 40 orang Jumaat. Tapi sembahyang Jumaat wajib. Sebab dia nama bermukim. Dia nak singgah satu tempat. Berapa lama? 3 hari. Namanya musafir singgah. Boleh jamak kuasa. Niat. Tapi kalau dia niat nak duduk sehari 2-3 hari, tengah-tengah dia duduk, tiba-tiba pekerjaan yang dia buat tu tak selesai. Itu lain. Dia niat nak duduk 2 hari je. Contoh nak buat pembedahan katalah. Ataupun dia nak jaga mak dia pergi Singapura buat pembedahan. Dekat Malaysia tak ada. Bawa pergi Singapura buat pembedahan. Buat pembedahan, doktor kata 2 hari je balik. Alright, 2 hari. Tiba-tiba doktor kata ada komplikasi. Bahaya kan, komplikasi. Esok. Lepas tu sehari lepas hari. Dia niat 2 hari je. Paling lama pun 3 hari. Lepas hari tak settle masalah mak dia ni. Nampak dah baik, kena masuk ward. Perlu perlu doktor mari cek hari-hari semua. Boleh tak jamak kuasa? Boleh. Maksimum berapa hari? 18. Maksimum 18 hari boleh. Masuk hari ke-19 tak boleh dah. Tapi kalau awal-awal memang nak pergi 17 hari ni, tapi niat 2 hari lah nanti. Tu tak boleh, jangan buat main-main gitu. Jangan buat main gitu. Itulah. Dia kena hantar bos dia pergi kerja.
pergi meeting. Dia tak semestinya hal agama, hal dunia pun tak apa. Meeting, kerja lah, hal kerja. 3 hari je. Maka dia niat nak duduk situ 3 hari. Malah hotel pun dia ambil 3 hari. Tiba-tiba ada masalah. Perlu meeting lagi. Lepas meeting. Kita kan selalu meeting. Buat kerja nyedok, lepas meeting. Okey, sekali meeting sampai 18 hari. 18 hari boleh jamak qasar. Hari ke-19 tak boleh dah. Niat tu lah kata niat tu. Niat 3 hari boleh jamak qasar sampai-sampai. Dalam perjalanan apa jadi pun memang boleh. Dalam perjalanan on the way tu. Sampai destinasi tengok niat. Niat bukan ketika sampai. Niat masa dalam perjalanan tu. Dalam perjalanan mesti ada niat nak duduk berapa hari. Sampai nak duduk 3 hari. Sampai jamak qasar terus 3 hari. Lepas tu keluar. Ni dalam perjalanan niat nak duduk 4 hari ke atas. Sampai-sampai tak boleh terus. Dalam perjalanan lah jamak puas-puas. Sampai-sampai tak boleh terus. Daripada Perlis tu tak sampai apa kan? Jadi dia bukan bermalam pun. Dia pergi hari dia balik. Mana ada pun dia boleh jamak. Dia bukan malam pun. Dia sekadar macam pergi berjalan-jalan lah. Lepas tu dia nak patah balik. Dia nak balik sebab situ dia nak duduk tu yang kata 3 hari ke 2 hari tu. Boleh? Kalau macam tu boleh? Boleh. Dia seolah-olah macam kita pergi duduk satu tempat 3 hari, niat nak duduk 3 hari, hotel. Lepas tu kita berjalan. Kau kadang-kadang berjalan, takkan tahu. Berjalan kau tu, jalan kau ni. Radius, habis. Kita, kau ni pergi, patah balik. Kau ni, kau atas bawah. Ni 30 km. Boleh? Itu, boleh, tu tak ada masalah. Ini tinggalkan tempat dia tu, tak boleh. Tinggalkan tempat dia untuk pergi ke tempat yang baru. Rasanya baru sebut tadi. Ya Allah, saya sebut 18 kali tu, 18 hari tu, 3 kali saya sebut kat sini. Baru tak sampai 5 minit lepas. Oi, bahaya sini. Memang bahaya. Betul tak saya sebut tadi kan? Sampai 18 hari, betul? Sampai 18 hari. Kita boleh 18 hari. Tiba, jap, saya nak tanya. Tadi saya pernah dengar ustaz cakap sampai 18 hari. Ustaz pernah dengar tak? Hei, aku baru lupa cakap. Ini apa benda ni? 18 hari. Boleh 18 hari? Ke nak ulang lagi? Oh, tengah angin ke? Patut ni telinga tak dengar tapi patut tengok. Jika alah penatlah. Boleh Pak live tu rewind balik. Pasang live. Jika dia berniat nak pergi situ, saya bagi contoh mana tadi? Saya bagi contoh pergi mana tadi? Singapura, tengok. Singapura. Adalah kawan duduk sana Singapura. Okey, ke Singapura. Okey, ada sebab buat pembedahan. Saya ulang balik ni cerita ni. Diorang semua dah dengar dah. Seorang je tak dengar. Dia ada buat pembedahan. Saya ulang balik cerita yang sama. Bila macam tu, doktor kata 2 hari je. Maka dia ni nak duduk paling lama 3 hari lah. Lepas tu nak balik. Malah tiket kapal terbang pun dah ambil. Dah hotel pun letak 2 hari je atau 3 hari je. Tiba-tiba buat pembedahan mak dia, nak pembedahan. Dia bawa anak misali. Tambah cerita sikit, bawa best. Anak misali, bawa lah. Dia lah sponsor mak dia. Pergilah ke hospital dekat Singapura sana. Lepas tu doktor buat pembedahan. Tiba-tiba doktor kata ada komplikasi, tak boleh settle 2 hari. Lepas tu kita tengok esok. Esok tak settle lagi. Lusa tak settle lagi. Tak settle lagi. Tak boleh, kita kena betul-betul perhati mak awak ni. Kalau tidak nanti awak balik mati macam mana? Dia kata. Sehingga kalau macam tu macam mana? Sedangkan niat dia nak duduk 3 hari aja. Dia boleh jamak dan qasar 18 hari. Masuk hari yang ke-19 tak boleh dah. Maksimal 18 hari. Tapi kalau dia habis kerja dia, doktor kata okey settle, esok boleh balik. Esok tu baru 11 hari. Maka setakat 11 hari tu je lah. Jangan dia pun alang-alang jalan loh. Jalan loh. Round tak boleh. Tak boleh. Yang tak boleh lah. Maksudnya mula-mula boleh. Bila hari ke-11 tu dia nak keluar tu, tak boleh lah jamak qasar. Sebab dia bukan keluar nak balik lah. Dia nak round 2-3 hari. Saya tak pergi lah Singapura, duit mahal.
Duit Malaysia murah. Saya tukar baru ni, berapa? Dekat RM3.50 kan? Peh! Kaya saya rasa macam saya akan tukar saya punya jalan. Rasa kaya je. Tukar 200 je pun. Dah kali 3 pun dekat 3.5 lah. Kan? 3? 3.5? Oh. Aduh, okey. Dah pukul berapa dah ni? Mana kita nak berhenti ni? Okey. Jadi contohnya orang yang macam mana? Okey, ada satu keadaan, special punya keadaan. Ajaran special. Dia ajar pemandu Grab. Masa nak naik kat rumah tu dia kata tekan kosong. Lepas tu bawa. Lebih 90 km, nanti 91 dia boleh jamak kosong. Mana? Tak boleh gitu. Taksi apa kan? Tak boleh. Sebab sama tadi, mana ada destinasi? Memang ada tujuan nak bawa pergi dekat-dekat, mana ada destinasi. Maka tak boleh. Memang walaupun dia pergi 300 km sekalipun, pemandu Grab ni tak boleh. Maxim tak boleh. Tak kisahlah taksi tak boleh. Kalau lebih 90 boleh lah. Dia dah tahu destinasi tu, nak pergi hantar customer ni, patient dia panggil apa? Penumpang ni, patient Passenger. Patient tu apa? Doktor. Tahu lah dulu nak jadi doktor tak kesampaian. Passenger. Passenger dia tu dia nak bawa pergi KLIA. Dah tahu KLIA memang lebih pada boleh lah, macam tu lah. Tapi kalau dekat Grab ni dekat kan, jadi tak boleh 10 km, 15 km. Lepas tu, tapi kalau campur sini pergi sini, ni ke sini, last kali 100-200 km, tetap tak boleh juga. Tak boleh. Yang diajar macam mana? Kau buat kosong sampai 90 km, lepas 90 tu kau boleh. Pertama, kalau boleh, sebenarnya tak payah 90. Awal-awal lagi dah boleh. Tapi masalahnya memang tak boleh. Tak boleh. Ada satu keadaan kalau boleh macam tu, macam mana? Sekarang tahu tak, ada jam, dia boleh kira tapak kaki. Dia boleh berapa langkah kita. Tahu? Bagi kat rumah. Pakai. Duduk dalam rumah suruh dia pakai. Anak kecil ada 4 orang. Pagi-pagi langkah pergi dapur. Masak-masak sampai tu anak buat bising, kejar anak ke depan, kejar anak ke atas, turun bawah, pergi basuh baju, pergi jemur baju. Hantar anak pergi sekolah, patak balik. Oh, banyak langkah. Akhir sekali tengok dia telah berjalan 97 km. Boleh jamak kosong? Tak boleh. Pergi shopping mall ke apa kan, dia ni sogo. Wah, lama tak pergi sogo. Naik atas turun bawah, beli dok pun mahal. Naik atas turun bawah, naik atas turun. Pergi ke LCC, naik turun. Tengok, sikit lagi nak 91 km. Sampai boleh jamak kosong? Tak boleh lah. Orang situ lah. Orang sini dia mencapi ke sana. Macam tu lah. Pelumba lari yang berlatih ke? Yang pelumba lari yang berlatih. Oh, aku berlari ni dah berlatih. Mari dah 90 km. Boleh ke? Tak boleh. Ada satu keadaan je boleh. Ni special case. Dia boleh jamak dan qasar apabila sampai 90 baru boleh. Yang tadi kita kata keluar Korea dah boleh. Tapi ada satu keadaan yang yang 90 km baru boleh jamak dan qasar. Ada 3 keadaan. Yang pertama, hamba. Tak adalah zaman sekarang. Hamba dia tak tahu nak pergi mana-mana sebab dia ikut tuan dia. Ataupun kaedah dia gini. Orang yang tidak memerintah dirinya sendiri, orang yang tidak memerintah dirinya sendiri, dia pergi musafir. Tapi bukan dia perintah dirinya sendiri. Dia pergi musafir. Dan dia tak tahu tujuan. Dia tak tahu destinasi. Orang macam ni, tunggu 90, 91 baru boleh jamak qasar. Kalau tidak, tak boleh. Ada 3 je. Orang yang tidak memerintah dirinya sendiri. Orang lain yang perintah. Yang pertama, hamba.
Kau naik atas, jom pergi musafir. Pergi mana? Tak beritahu destinasi. Dia tak boleh jamak qasar. Tapi dia musafir. Kenapa dia tak ada jamak qasar? Sebab tak ada destinasi. Bukan tak ada, tak tahu. Tapi ada destinasi, tapi tak tahu. Jadi bila sampai 90 km baru dia boleh. Dalam 90 tu tak boleh. Tuan dia boleh lah. Tuan dia boleh ataupun tuan dia bagi tahu kita nak pergi sini-sini, settle lah. Tuan dia tak bagi tahu. Bila tuan dia tak bagi tahu, hamba tu tak boleh. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak memerintah dirinya sendiri adalah askar. Kadang-kadang askar ni, komander dia nak bawa pergi satu tempat, tak boleh beritahu, takut pecah rahsia. Hal negara. Kan? Ada komunis ke apa ke benda ke macam tu lah. Ada benda penting lah, pergi. Naik apa? Helikopter ke, naik apa ke? Naik Nuri je. Nuri je lagi. Ke jatuh je. Dia naik. Tak tahu ke mana. Bila sampai baru cerita. Maka orang macam ni juga, dia tidak memerintah dirinya sendiri. Maka tunggu 90, jika 90 ke atas. Jika. Kalau tak sampai 90 tak boleh lah. 90 dan ke atas baru boleh jamak dan qasar. Yang ketiga, isteri. Ikut suami dia. Jom kita pergi jalan. Pergi mana? Awak diam-diam, duduk belakang. Nak pergi mana ni? Duduk belakang. Kita pergi Songkla. Risau dah. Songkla ni orang nikah dua rasa. Asal bawa bini. Macam tak adalah, tak beritahu lah. Nak pergi mana? Tak beritahu. Kita nak pergi mana? Tak beritahu. Awak duduk diam kat belakang. Isteri tadi tak boleh jamak qasar. Sebab dia bukan memerintah dirinya sendiri. Tapi bila sampai lebih, dah lebih 2 marhalah dah ni. Lebih 90 km dah ni. Baru dia boleh. Sebenarnya dia boleh jamak dan qasar sebab ada destinasi. Cuma dia tak tahu. Sebab tu tak boleh. Hakikatnya sebenarnya boleh. Tapi kerana dia tak tahu, tak boleh lah. Dia tak tahu destinasi. Manalah tahu tak sampai 2 marhalah. Sebab tu tak boleh. 3 keadaannya. Suami dia buat jamak. Suami dia buat jamak. Buat qasar. Dia kena buat tamam. Kurang ajar punya lelaki. Apa dia? Lead. Dia nak pergi ke tempat mana dia berlepas. Yang litua di Langkawi ke apa? Tahu, dia daripada sini. Tamat kat mana? Kat tempat yang sama kan? Tak. Tak, yang penting last sekali pergi mana? Last sekali kembali kepada tempat dia berlepas kan? Yelah. Kata contoh ni kan, berlepas, pom tembak pistol, berlepas. Siap. Nanti lepas pusing, dia akan kembali kepada tadi ni, cuma bukan berlepas lah, finish. Dia tukar je finish. Maknanya destinasi dia kat situ lah. Tempat yang sama. Destinasi dia, pergi balik. Tak boleh lah, dia pergi balik. Dia nak pergi mana destinasi dia? Destinasi dia mesti lebih 2 marhalah. Simple je. Destinasinya adalah di sini. Ke macam mana? Tak tahulah macam mana orang bawa basikal. Saya tak tahu macam mana orang bawa basikal. Maksud dia gini tak? Dia punya destinasi, dia punya lomba tu bermula daripada Langkawi. Dia akan ambil di Kuala Lumpur. Gitu boleh lah. Boleh lah kalau macam tu. Sebab daripada Langkawi pergi ke Kuala Lumpur. Tapi dia pusing jauh. Pusing jauh tak ada masalah. Cukup syarat boleh. Syarat yang pertama. Syarat yang paling penting. Perkara tu mesti bukan perkara maksiat kan. Perkara harus. Apa hukum bawa tu? Kat situlah balik. Kalau haram, maka maksiat tak boleh. Bukan tak boleh sebab destinasi tak destinasi. Sebab benda tu dah haram. Jika harus, boleh. Anda tahu apa hukumnya? Tahu? Dia nak tahu hukum, dia kena tahu macam mana dia buat, macam mana dia pakai, macam mana tu itu yang kena tahu. Tak beranilah kita nak kata. Kita bukan. Jadi kalau kata sekadar sukan, boleh ke? Sukan. Boleh sukan. Tak tahu. Tak boleh nak cakap. Dia kena tahu dulu macam mana bawa. Kita tengok begitu je orang bawa. Kita mana tahu. Yang mengiringi itulah.
Tak boleh. Apa tujuan? Apa benda dia pergi mana? Dia apa tujuannya? Dia mesti ni, dia macam ni, kena jatuhkan hukum tu apa dulu? Maksudnya sunat ke makruh haram tu dulu. Lepas tu baru cerita. Jadi yang saya tak boleh ni nak jatuhkan hukum tu. Bukan kalau dah tahu hukum tu apa, senang aja nak jatuhkan, nak bagi tahu. Sekarang nak jatuhkan hukum sukan itu apa dulu. Kalau dah jatuh hukumnya harus, boleh sunat. Sebab senaman pertandingan kan. Boleh lah. Kita nak tahu apa hukum tu. Jadi nak tahu hukum pertandingan ataupun bawa basikal tu, kena tahu dia punya semua baru boleh jatuh. Bukan senang-senang boleh jatuh hukum. Itu yang tak tahu tu. Sebab tak peduli pun bab suka-suka ni. Dia tak tahu lah. Itu yang tak berani nak jatuh. Sebab tak tahu apa hukum dia. Yang saya tahu, tinju haram. Tu confirm. Sebab dah buat kajian. Dah pernah buat. Ukurnya sebab tak tumbuk muka. Gusti tak haram. Tapi dia bukan aurat, tu bab lain. Pertandingan atau bergusti itu tak haram. Tapi tinju haram. Senang je. Sebab saya dah buat dah. Apa-apa sukan yang dinamakan sukan yang tumbuk muka, mencederakan muka, haram. Haram. Kalau gusti tak, kalau dia tadi kan dia pakai seluar pendek juga kan. Jangan seluar pendek pakai jubah. Gusti pakai jubah. Tak, pakaian tu cerita lain. Kita cerita sukan itu. Bila sebut sukan, dalam sukan tu dia boleh jadi tutup aurat, dia boleh jadi terbuka aurat. Itu bab lain. Tapi sukan tu dah halal dah. Sukan tu dibenarkan, boleh. Itulah. Macam mana? Okey. Okey. Tapi pelomba tu ada yang tak pakai. Kalau macam tu lah, boleh lah. Boleh. Sama macam main bola kan. Dia buka kadang-kadang dia kena buka kepala lutut dia. Tu aurat. Tapi bukan kita tengok kepala lutut dia. Kita tengok bola. Jadi harus lah. Bila harus, jadi boleh lah. Tapi masa dalam stadium bercampur. Bukan nak bercampur, nak tengok bola. Nak macam mana dah bercampur? Nampak? Yang bis safar fi safar tu. Tujuan pergi. Memang awek ni, marka ni, tak kahwin lagi. Dia nak pergi tengok kepala lutut Beckham. Tujuan dia pergi tu sebab ada perlawanan persahabatan. Aduh, katalah ada. Maka dia tak boleh jamak kuasa. Orang lain pergi nak tengok bola, boleh. Nampak? Bisa apa fi safar tu lah. Maksiat yang berlaku ketika permusafiran boleh sah jamak kuasa. Maksiat musafir yang berlaku kerana maksiat, kerana nak buat maksiat tu sendiri, bis safar, tak boleh. Maka tak boleh sebab tujuan tu dah nak maksiat, tujuan musafir tu dah maksiat. Tapi musafir yang dalam pemusafiran tu berlaku maksiat, tapi bukan tujuan nak buat maksiat, tapi berlaku maksiat, tak ada masalah. Tak ada masalah bukan buat maksiat, tak ada masalah untuk jamak kuasa, sah. Susah nak cakap, takut salah faham. Ya Allah. Cukup dulu. Ada kelas lepas ni. Risalah tauhid lepas ni. Penting ni. Apa dia? Sekarang ni kan viral Orang bisu. Orang bisu solat. Betul? Hei, dia solat macam ni pakai isyarat. Bukan? Tangan je. Tak ada. Batas sembahyang. Batas sembahyang. Tak tahulah tak. Bagi tahu Send. Hantar link. Nak tengok tak tahu pun kata dah viral. Kita viral ni bukan minat sangat, tapi itulah. Dia sembahyang, dia buat isyarat tangan Batal sembahyang, confirm batal. Batal. Sebab orang bisu sembahyang, dia hanya wajib buat gerakan saja, rukun fi'li saja. Rukun qauli dia tak wajib. Sebab dia bisu.
Jadi biasa tengok kan dia macam tu bunyi yang tu kan, macam dia baca. Kan ada yang tak bunyi langsung. Ada yang bunyi bukan bunyi macam kan. Perasan tak? Ada orang bisu kan? Tak semestinya. Ada bisu tak pekak, ada pekak tak bisu. Biasanya pekak dan buta baru automatik jadi bisu. Pekak dan buta automatik dia jadi bisu. Automatik. Dia panggil tuli. Tapi kalau pekak belum tentu bisu. Kalau bisu belum tentu pekak. Kalau pekak belum tentu bisu. Ya. Kalau pekak belum tentu bisu. Tapi dia tetap tak boleh cakap juga. Sebab nak cakap dia kena dengar. Tapi kita tak panggil bisu. Sebab tu dia ada tu. Sebab dia tak pernah dengar perkataan dia pekak. Jadi dia tak bisu, cuma dia tak boleh bercakap. Sebab nak bercakap dia kena dengar dulu untuk dia bagi contoh. Dengar cakap macam ni, dia tak boleh dengar. Macam mana dia nak cakap sedangkan dia tak boleh dengar? Maka orang panggil bisu juga. Sebenarnya bukan bisu. Dia ada sifat perkata. Tu kena masuk bab tauhid tu. Cuma dia tak pernah ada contoh untuk dengar. Jadi macam mana dia nak cakap walaupun dia tak bisu? Sebab tu dia bunyi gitu. Okay. Tapi kalau dia bisu, dia tak semestinya pekak. Kalau pekak, tak semestinya bisu. Tapi cakap memang tak boleh. Cakap memang tak boleh. Tapi dia masih lagi boleh menerima input. Tahu input? Boleh menerima ajaran. Boleh belajar lagi. Boleh belajar. Dia ada input lagi. Iaitu mata. Input dia mata lah. Kalau dia buta, dia pekak, dia tak boleh dengar dan tak boleh lihat, mana input dia? Mana input, mana boleh mulut? Mulut output. Tahu tak saya cerita apa ni? Kan ada input. Ada orang tu masuk input dekat output, tak keluar gambar. Dia input, lepas tu output. Output ni mulut ni keluar, dia bukan masuk ke dalam. Makan je lah, input juga. Makan. Jadi bila dia buta, dia masih lagi boleh mendengar kalau dia tak pekak. Maka dia boleh belajar melalui masuk input di sini. Kalau buta mungkin dia boleh bercakap dan boleh mendengar. Dia boleh bercakap dan dia boleh mendengar. Tapi kalau dia pekak, dia pekak, dia tak dipanggil bisu, tapi orang panggil bisu sebab dia tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap kan. Jadi bila sebab tu kena tahu ta'rif bisu. Ta'rif bisu adalah tidak mempunyai sifat perkata. Tidak ada deria kata. Deria perkata tak ada. Tu bisu. Tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap dengan bisu lain. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Tapi tak apalah. Orang Melayu panggil itu juga, no problem lah. Dia panggil bisu sebab tak boleh bercakap, bisu. Habis kalau orang tak boleh bercakap, maknanya tak boleh bercakap. Bukan bisu. Bisu dia peti suara bisu lah, tak boleh keluar apa-apa. Okay, tak apalah. Jadi kalau dia buta, dia masih lagi mendengar, maknanya dia boleh bercakap, mendengar dan bercakap. Bila dia pekak, dia automatik tak boleh bercakap. Tak boleh. Tapi mata dia boleh terima input lagi, maka masih lagi mukallaf lah. Tapi kalau dia yang pakai isyarat, orang yang pekak. Orang yang pekak dia pakai isyarat. Orang yang buta tak boleh pakai isyarat. Dia boleh dengar nak pakai isyarat benda. Sebab dia buta. Orang buta tak pakai isyarat. Betul tak? Orang dengar tapi celik, dia pakai isyarat. Tiba dia semayang. Buat gitu kan. Dia bisu, batal semayang. Orang bisu hanya buat rukun qauli sahaja, rukun fi'li sahaja, rukun qauli tak. Sebab dia bisu. Jadi dia cuma, kalau orang yang ada boleh buat bunyi, dia buat bunyi. Macam tu kan? Macam tu. Kalau tidak, tak ada. Tak ada. Jika dia tahu membaca, kalau dia tahu membaca lah. Tapi, boleh ke dia tahu membaca? Tak, itu bercakap. Bercakap, membaca. Tak tahu lah. Susah kan? Macam ni nak membaca? Dia membaca. Bercakap macam ni. Dia nak output dia dengan tu. Dia nak baca. Kalau dia boleh baca, dia wajib gerakkan bibir dia. Tapi tak memang dia bisu, dia wajib gerak. Sebab dia, okey macam ni. Dulu dia tak bisu.
Kemudian peti suara dia rosak, tapi dah hafal Fatihah semua. Dia wajib baca walaupun tak bunyi. Dia wajib gerak. Dulu dia tak bisu, kemudian dia bisu. Dia tak boleh. Tak sah. Dia kena gerak. Tapi kalau dia tak tahu, dia mana ada? Dia mana nak cakap macam mana? Alhamdulillah. Maka dia tak ada apa-apa. Dia sembahyang gitu je. Tapi kalau dia gerak je, Alhamdulillah. Dia beritahu lah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Macam tu tak? Macam mana tu? Allah Tuhan sekalian alam. Tentu kan? Jadi kalau macam tu, tak batal terus sembahyang dia. Batal terus sembahyang dia. Okey, cukup lah tu. Nanti hantar link, jangan lupa. Dan hendaklah ia berniat qasar dengan yakin serta dalam takbiratul ihram. Berhenti kat situ aje. Dan hendak seperinggan apa sebagai dan hendaklah berniat qasar dengan yakin. Wallahu alam. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan surat subhanallah. Assalamualaikum.